Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita sambung balik perbahasan kita daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Kita masih lagi berada pada bab yang pertama, dan sebelum ni kita berhenti pada bacaan yang kelima. Hari ni kita akan sambung bacaan yang keenam. Bacaan keenam, doa istiftah yang keenam ni, muka surat 20. Doa istiftah yang keenam, ianya ialah pada muka surat yang ke-20. Cuma sebelum masuk muka surat 20 ni, saya ada nak buat beberapa tambahan sikit, iaitu pada riwayat doa istiftah yang kedua. Doa istiftah yang kedua ni pada muka surat 8. Kalau kita tengok doa istiftah yang kedua ni, ianya didatangkan hadis daripada Sunan Abu Daud, daripada Imam Abu Daud lah. Kalau kita tengok dalam kitab Sunan Abu Daud, dia ada dua tempat riwayat hadis ni. Satu, kalau kita tengok riwayat dia letak pada lebih kurang je dekat-dekat dalam kitab berkenaan dengan salat. Cuma ada satu riwayat dia agak panjang. Satu lagi riwayat dia agak pendek. Riwayat yang dalam buku kita ni dia fokus pada bacaan doa istiftah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk pun boleh, ghairak pun boleh. Dua-dua. Cuma ada satu tempat lagi dalam Sunan Abi Daud ni dia agak panjang sikit. Hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu, dia kata idza qama minal lail kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara. Rasulullah bila mana dia nak berdiri untuk salat pada waktu malam, iaitu salat qiyam lah ni, qiyamul lail. Kabbara, Nabi bertakbir, iaitu takbiratul ihram. Thumma yaqul, kemudian Nabi pun sebut, Nabi baca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Ghairak okey, ghairuk pun okey. Dua-dua, tapi kebanyakan riwayat sebut ghairak. Lepas tu dia ada tambahan sikit. Yang ni tuan-tuan kena tanda. Thumma yaqul, kemudian Nabi pun sambung lagi. Dia tak habis dekat ghairuk tu saja. Sebab yang ni ialah bacaan yang Nabi baca waktu salat malam. Yang pendek sampai dekat ghairuk ni kalau Nabi jadi imam berjemaah. Nabi salat dengan orang ramai, Nabi akan ringkaskan. Nabi tak baca panjang lah. Yang Nabi salat seorang, dia akan lagi panjang. Dia akan tambah apa? Dia akan tambah summa yaqul la ilaha illallah. Lepas selesai subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali.
Thumma yaqulu Allahu akbar kabira thalathan. Kemudian Nabi baca lagi Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. 3 kali juga. Okey. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Thumma yaqra'ul Fatihah. Okey. Untuk salat malam seorang diri, individu. Doa istiftah yang dibaca ialah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu bacaan yang agak panjang sikit, tapi dia punya bunyi lebih kurang sama dengan doa istiftah yang ada dalam buku kita ni, nombor 8, muka surat ke-8 tu. Itu untuk salat berjemaah, kalau orang tu jadi imam, dan makmum pun baca yang pendek ni lah sampai dekat ghairak. Tapi kalau dia solat seorang, dia boleh tambah lagi. Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri ni, kata Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, bila mana Nabi bangkit untuk salat pada waktu malam. Dan banyak riwayat menyebutkan kalau Nabi bangkit salat waktu malam ni, Nabi akan salat seorang, Nabi tak berjemaah. Okey. Jadi bacaan doa istiftah akan lebih panjang, Okey. Cuma doa istiftah dia sampai dekat Allahu akbar kabira. Sekali lagi saya ulang, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Itu sekali je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali. Lepas pada tu Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Lepas tu Nabi pun ta'awuz. Nabi baca isti'azah sebab nak start baca suratul Fatihah ni. Nabi baca isti'azah tu lain sikit. Biasa isti'azah a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Biasa yang tu, itu common punya isti'azah. Okey. Isti'azah yang ni dia ada panjang sikit, iaitu a'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksud dia, aku berlindung kepadamu ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Min hamzihi, min hamzihi daripada kegilaannya. Maknanya bersungguhnya syaitan dalam menggoda manusia. Wa nafthihi, wa nafthihi maksudnya kesombongannya. Wa nafthihi dengan huruf tha. Wa nafthihi maksudnya ialah kata-katanya yang buruk. Dalam bahasa Arab dia sebut syairnya yang jelek. Dalam bahasa Indonesia ada terjemah macam tu. Maksudnya apa? Lemah lembutnya godaan syaitan, talbis. Sebab dia akan bagi logik-logik yang selapis nampak macam okey, tapi sebenarnya di belakang itu ialah godaan. Jadi minta, sebab bangun malam ni dia lagi mencabar berbanding salat Jumaat. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala, sebab dia ialah waktu orang tak aktif, dan waktu tu ialah waktu orang tidur. Jadi perlindungan, protection tu kena lebih, supaya kita tidak terpengaruh dengan rasa mengantuk. Itu antara sebabnya lah. Okay. Jadi itu mulahazat ataupun perhatian untuk doa istiftah yang kedua. Kita boleh tambah sebagai tambahan tu lah. Untuk baca salat berjemaah, khususnya imam ataupun salat tarawih, baca sampai dekat ghairak tu saja. Tapi kalau untuk individu, kita boleh tambah lagi lah. Tapi tak panjang sangat tambah, sebab dia mudah je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Dan lafaz isti'azah dia lain sikit je lah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu saja. Okey. Kita terus kepada doa istiftah yang ke-6. Muka surat 20. Doa istiftah yang ke-6, dia tak sebut siapa sahabat yang riwayat. Sahabat yang riwayat hadis ni ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, anna rajulan jaa, seorang lelaki telah datang salat.
fadakhala as-saffa, masuk ke dalam saf, waqad hafazahu nafasu, dalam keadaan nafasnya tersekat-sekat ataupun termengah-mengah. Terjemahan dia sebut termengah-mengah, maknanya dia kalut, dia tak sempat makmum muafiq, dia datang sebagai masbuk, dia masuk situ. Tapi Nabi taklah baca surah lain, masih lagi dalam position suratul Fatihah pada waktu itu. Dia masuk, lalu dia pun baca doa istiftah. Doa istiftah itu didengari oleh Nabi. Doa istiftah tu berbunyi dalam petak warna kelabu tu, muka surat 20, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu dia. Maknanya dalam petak tu kita boleh tengok itu bacaan doa istiftah yang agak pendek jugalah. Pendek yang ni. Okay. Maksud dia, segala puji tertentu bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkati. Banyak, baik dan diberkati. Okay. Selesai salat, sambungan dia muka surat 20 perenggan bawah tu, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Bila mana Nabi dah selesai salat, Nabi pun paling kalih ke belakang tengok, ayyukumul mutakallimu bil kalimat. Siapakah tadi yang telah mengucapkan kalimah-kalimah tersebut, iaitu alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Fa arammal qaumu faqal. Semuanya mendiamkan diri, tak nak jawab sebab takut. Sebab cara Nabi tanya tu dia macam interogasi sikit, macam menyerang lah sikit. Nabi cuba nak dapatkan kepastian. Nabi nak dapatkan kepastian. Siapa yang baca? Sebab sahabat ni dia ada rasa gerun kalau Nabi cuba nak clarify dan nak verify satu benda. Nabi nak bagi huraian dan Nabi nak verify benda tu, betul atau tidak. Okay. Jadi bila mana Nabi nak verify benda tu, Nabi akan tanya dengan cara macam tu. Sekali lagi Nabi tanya, ayyukumul mutakallimu biha fa innahu lam yaqul ba'sa. Siapa yang kata dan sebut perkataan-perkataan tadi tu dan tak salah pun perkataan tu, Nabi kata, tak ada apa pun, aku just nak tahu siapa yang sebut. Faqala rajulun, muka surat 21, jitu wa qad hafazani nafasu faqultuha. Kata lelaki itu, aku telah datang dan aku telah termengah-mengah dalam kedatangan aku tu, maknanya aku kalut. Faqultuha, lalu aku pun sebut, sebab aku nak baca doa istiftah yang ringkas, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Faqala, maka kata Nabi, lepas pada dia dengar dan dia tahu itu lelaki yang telah membacakan doa istiftah tu tadi, laqad ra'aitu 10 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi, aku telah melihat 12 ataupun beberapa belas orang malaikat. Dalam hadis tu disebut ra'aitu 10. 10 ni maksudnya 11, 10 dan dia nak naik ke angka belas lah. Okay. Tapi terjemahan dia sebut ra'aitu 12. Yang tepatnya dia terjemah aku telah melihat 12 malaikat. Yang tepatnya aku telah melihat beberapa belas malaikat, lebih 10. Poin dia, Nabi tak clearkan berapa bilangan. Sebab kalau 12, 12 sepatutnya sebut macam tu. Tapi Nabi sebut ra'aitu 10 dan ramailah malaikat yang berebut untuk angkat zikir tersebut. Okay. Beberapa perkara penting yang kita kena clear dengan hadis-hadis yang seperti ini. Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang tak dikenali ini ialah perbuatan yang baru dilakukan, belum Nabi perkenalkan lagi. Dalam erti kata mudah, ini bukan hukum, dalam erti kata mudah, ianya bid'ah. Erti kata mudah dulu. Okay. Sebab kita balik pada definisi asal bid'ah, benda yang Nabi tak pernah tunjuk, tak pernah sahkan. Selagi Nabi tak kata apa-apa, dikategorikan sebagai bid'ah. Ni bukan kita tak bincang yang masuk neraka, keluar neraka, tak bincang lagi yang tu. Kita bincang yang ni sebab benda ni kena sebut hati-hati, nanti orang salah faham. Okey. Maknanya dia by clearly dia adalah bid'ah dulu. Adakah dia bid'ah yang teruk dan tak teruk, tu bincang lain. Okey.
Perbuatan para sahabat. Dia buat. Okay. Bila mana dia datang dan dia buat macam tu, lepas pada selesai salat, Nabi tanya, ayyukumul mutakallimu bil kalimat? Siapa yang baca tadi? Kalau bid'ah okey, terus sahabat akan jawab. Tapi kau tengok dalam hadis tu, fa'arammal qaum, semua diam, takut. Sebab semua tahu benda tu Nabi pernah sebut larangannya. Kalau bid'ah tu okey di sisi dia orang, tak ada apa-apa, terus yang jawab tu akan, yang buat tu akan angkat, saya yang baca tadi. Tapi dia ada riwayat yang sebut arammal qaum. Ni hadis riwayat Muslim. Aramma ni maksudnya nampak ada pergerakan orang sedang sembunyi belakang-belakang orang, takut. Dia macam tak nak obvious sangat dia sebagai yang buat tu. Dia macam bersembunyi sikit. Okay. Maknanya ada rasa takut. Maknanya bukan sedap dan bukan rasa selamat pun buat bid'ah zaman Nabi tu. Itu dulu saya nak sebut. Sebab tu para ulama berinteraksi dengan bid'ah, interaksi para ulama ialah interaksi yang tak suka benda tu. Bukan para ulama, memang ada para ulama yang meringankan pada setengah-setengah isu, tapi hukum asal bid'ah dia bukan datang dalam benda yang baik, melainkan dia datang dalam bentuk ancaman. Sebab Nabi dah beri ancaman, jangan buat selagi aku tak verify. Okay. Tapi ni proses nak verify benda tu, proses nak mengesahkan lagi. Okay. Sehinggalah Nabi ulang sekali lagi perkataan. Nabi kata, siapa yang kata tadi tu, yang kata tadi tu tak ada masalah apa pun, tak salah pun, tak payah takut lah, just nak tahu siapa. Okay. Itu ialah try to verify lah. Nabi dah nak sahkan amalan tu. Baru lelaki itu mengaku, ji'tu, tapi masih takut-takut lagi. Ji'tu wa qad hafazani nafasu faqultuha. Aku datang dan aku tak cukup nafas, lalu aku sebut. Kalau kita tengok dalam syarah, dua syarah kepada Sahih Muslim, satu syarah Al-Imam Nawawi, satu lagi syarah daripada Imam Suyuti. Dua-dua tokoh ni dia ada syarah, dan dua-dua ni berada pada zaman berbeza. Imam Nawawi zaman lain, Suyuti zaman lain. Imam Nawawi ada kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Imam As-Suyuti ada kitab Ad-Dibaj, syarah Sahih Muslim. Tapi Imam As-Suyuti sebab dia zaman mutaakhir, dia wafat 911 Hijrah, dan dia duduk di Mesir yang pada waktu tu pekat juga dengan amalan-amalan khurafat. Dan kita pun tahu Imam As-Suyuti pun dia ada satu kitab yang agak pedas untuk mengkritik amalan bid'ah, iaitu kitab yang bertajuk Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Kitab tu terkenal, dibacakan dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu Indonesia lah banyak. Okay. Maknanya Imam Suyuti sebut, cara sahabat tu jawab, dia takut. Dia masih lagi dalam posisi takut. Dia tak berani. Maknanya dia tidaklah rasa benda yang dia buat tu akan mendapat penghargaan Nabi lagi. Sebab tu dia kata, ji'tu wa qad hafazani nafasu faqultuha. Aku datang dan nafas aku sempit, lalu aku sebut dia tu. Daripada mana idea sebut benda ni? Dia kenal pada mana kalimah ni? Nabi tak pernah sebut lagi. Okay. Dia datang daripada satu lagi hadis, iaitu hadis satu orang sahabat, waktu dia i'tidal, dia sebut Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, lebih kurang. Sebab dia tengok sahabat tu dapat kelebihan, dia nak try untuk yang ni. Dia nak try, takut ada kelebihan. Tapi kalau try tak kena gaya, jahanam. Okay. Tapi sebab tu dia takut. Hadis tu lagi awal, hadis bacaan i'tidal tu lagi awal berbanding hadis ni. Jadi dia cuba-cuba buat benda baru waktu Nabi ada. Okey, Nabi hidup lagi, sebab Nabi boleh verify benda tu. Tapi cuba-cuba sama kita ni dia bahaya. Cuba-cuba sama kita tak boleh, sebab tiada orang yang boleh verify. Nabi dah tak ada. Okey, saya nak kena clear benda ni sebab apa? Sebab sudah pasti hadis seperti ini akan digunakan oleh orang yang suka dan minat benda-benda baru untuk membolehkan benda baru akhir zaman ni. Dia tak tengok sahabat try okey, tapi dia tak tengok latar sebelum daripada benda ni jadi. Dia tak tengok okey, apa yang menyebab, dan dia tak tengok sanad matan tu ataupun keadaan hadis ni. Arammal qaum tu dia tidak angkat. Maknanya bukanlah sahabat yang buat tu dalam keadaan berani, tak. Dia buat dalam keadaan takut-takut. Dia pun tak sangka Nabi dengar bacaan tu. Ini pun benda yang kita kena realistik lah. Macam mana Nabi boleh dengar bacaan sedangkan orang semayang di belakang?
Sebab zaman tu zaman yang tiada pencemaran bunyi yang kuat sangat. Zaman tu tak ada kenderaan bermotor, yang ada hanyalah bunyi angin padang pasir macam tu saja, menyebabkan bunyi-bunyi halus orang cakap pelan pun boleh dengar. Macam kita pergi kawasan kampung yang jauh daripada jalan raya yang besar, bangkit awal subuh, bunyi burung ujung sana pun kita boleh dengar dengan clear. Waktu subuh lah, waktu tengah hari pun dah ingat dah kat kampung ni sekarang. Cuma nak katanya, kurang pencemaran bunyi, maka bolehlah dengar benda-benda macam tu. Cuma saya nak sebut, hadis ni pasti akan diguna sebab dia akan berlaku macam hadis Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Hadis ni banyak dikeluarkan oleh mereka yang nak pertahan amalan-amalan bid'ah yang tak jelas, untuk mengatakan, okey, you nak buat apa you boleh buat, try dulu buat. Kita boleh try kalau kita sezaman dengan Nabi, itu point dia. Tapi kalau kita tidak sezaman dengan Nabi, tak boleh try. Tak boleh try. Kita hanya boleh try benda yang Nabi tak verify tapi ulama benarkan, sebab kita berpayung pada pandangan ulama. Contohlah, walaupun benda ni saya tak setuju, tapi saya sebut. Contoh, salat sunat hajat berjemaah. Dari segi hadis, dari segi suruhan, clearly tak ada. Tapi sebab apa orang kita buat? Orang kita buat sebab ada satu kitab fiqh terkenal di Nusantara ni yang membenarkan benda tu, iaitu penulis kepada Al-Yaqut wan Nafis. Ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Memang orang-orang fiqh ni dia agak longgar dalam bab ni. Dia tengok angle apa, lalu dia benarkan. Samalah dengan beberapa salat sunat yang lain, termasuklah salat sunat wuduk yang Bilal tadi tu. Salat sunat hajat pun sama, salat sunat hajat berjemaah pun sama. Cuma bila mana kita buka macam ni kan, kita buka salat sunat hajat berjemaah boleh. Sebab tu kita tengok setengah orang kita ni duk buat lah benda tu. Dia akan upgrade nak pergi dekat salat duha berjemaah pula. Dan dia akan upgrade lagi, dan dia akan upgrade lagi. Memang benda tu ada. Tapi kita pegang pada pandangan ulama' tu lah. Nanti di akhirat kalau Tuhan tanya, ulama' tu lah yang berpeluh nak berjawab. Sebab dia yang berani verify. Dia yang telah mengambil position pihak yang verify amalan mutaakhir ni. Okey lah lagi sebab kita letak pada dia. Kalau orang awam, kalau orang yang belajar, dia ada kemahiran membanding antara pandangan ni dengan pandangan ni. Kalau dia nak benarkan pandangan yang masih kurang kuat, saya tak rasa dia boleh lepas mudah-mudah di akhirat nanti. Sebab dia boleh baca yang lain, dia boleh tengok yang lain. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada ulama yang mengkritik pandangan tu daripada kumpulan yang sama. Bukan daripada kumpulan luar, bukan daripada mazhab lain yang kritik. Daripada mazhab Syafi'i juga tak bersetuju dengan benda tu. Sebab kau tengok Imam An-Nawawi, walaupun Al-Yaqut An-Nafis ni lagi mutaakhir, saya nak sebutnya Imam An-Nawawi dalam banyak kitab, antaranya Majmu' Syarah Muhadzab, dia banyak kritik amalan-amalan yang tak jelas. Antaranya mengkhususkan membaca surah Al-An'am secara keseluruhan dalam salat sunat tarawih pada malam yang ke-16. Itu amalan imam-imam di Syam dulu. Imam Nawawi kritik amalan tu sebab amalan tu sudah merupakan satu disiplin. Macam orang nak jadi imam je, malam 17 dia kalut. Dia kalut duk berdegah surah Al-An'am tu dulu. Sebab dia rasa benda tu wajib. Dia macam tempat kita lah. Subuh hari Jumaat, dia kalut nak baca sejadah dengan insan. Ya, kita setuju dia sunnah, tapi dia bukan dilakukan secara berterusan. Tambah dengan sekarang ni, subuh lewat ni, Penang pun kerja hari Jumaat, Perlis pun kerja. Perlis yang tak jam tu pun orang duk mengungut dah, apa imam baca insan dengan sejadah dah tak sedap, panjang pula. Kita nak hantar anak jadi lambat, tapi sekarang orang dah cuti dah sekolah, nak masuk kerja dia lambat. Boleh buat arahan daripada Jabatan Agama yang Perlis lah, dia benarkan buat sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tapi ada juga yang over tak buat langsung. Tu pun masalah tak? Kata apa, antara dua lah, antara dua. Cuma nak katanya hadis-hadis seperti ni kita kena tengok latar, kena tengok belakang dan depan hadis tu dulu, baru kita akan nampak disiplin yang digunakan. Disiplin yang digunakan, bukan buat suka hati, lepas pada tu try and error. No, bukan macam tu. Maknanya
Nak try boleh dengan syarat ada pihak yang verify dan dia masih hidup, iaitu Nabi. Sekarang ni amalan-amalan yang mutaakhir ni tak ada pihak yang verify, pihak yang membolehkan tu pun bukan pemilik pengesah yang disahkan oleh Tuhan pun. Itu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab sebahagian orang dia duk ulang yang ni, penceramah lah terutamanya ustaz ni, dia duk ulang yang ni lah. Tengok hadis ni, sahabat buat okey, kita boleh lah buat. Itu surface baru, tak habis lagi tu. Okay. Cuma nak katanya hadis-hadis yang macam ni kita akan jumpa kerap lah bila mana bab-bab bacaan la salat ni. Sebab sahabat memang dia orang try, dia orang cuba try. Contoh doa sebelum tidur, ada sebahagian sahabat ni cuba nak ubah kalimah, Nabi tegur. Perbuatan dia nak cuba ubah kalimah tu, walaupun kalimah yang dia pilih tu agak tinggi, agak lebih kena dan lebih cantik lah berbanding apa yang Nabi sebut, tapi Nabi larang. Ada benda yang Nabi verify, Nabi luluskan. Macam yang ni Nabi luluskan, Nabi boleh terus baca macam tu. Ada keadaan Nabi tak luluskan. Maknanya dialah pemilik kepada pengesah satu-satu amalan tu, sebab kuasa ada pada dia. Saya sebut benda ni supaya taklah terlintas dalam kepala kita kesamaran. Boleh ke buat benda yang tak ada contoh pada Nabi? Jawapannya tetap tak boleh. Boleh buat kalau kita sezaman dengan Nabi. Kalau akhir zaman, kalau dia kata dia yaqazah dengan Nabi pun tak boleh pakai. Sebab kadang-kadang orang ni dia pandai kona lagi. Dia kata boleh buat, saya dah peresah dah pun. Bila peresah? Semalam baru peresah. Elok Nabi datang kawasan kita, dia kata okey boleh buat, kita buat. Tanya Nabi, Nabi siap cakap dengan cakap Penang lagi dengan saya. Dia kata boleh buat. Yang tu karut lah. Maknanya kata yang verify lah sezaman dengan Nabi saja. Kita tengok keterangan dia. Keterangan muka surat 22. Keterangan daripada Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqat Al-Mafatih. Sebenarnya Mirqat Al-Mafatih, bukan Mirqan Al-Mafatih. Mirqat dengan T tu, bukan dengan N. Mirqat Al-Mafatih, syarah kepada Mishkat Al-Masabih. Zikir tayyiban, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban, maksudnya bersih daripada riak dan sum'ah. Ini bererti memuji Allah dengan pujian yang banyak dalam keadaan bersih tanpa riak dan sum'ah. Maksudnya orang yang sedang ucapkan perkataan itu tayyiban, dia buat dengan kerelaan hati, bukan mengampu pihak yang dipuji tu. Itu maksud dia. Maknanya bila mana kita sebut tu, kita mengharapkan perhatian Tuhan secara ikhlas, bukan kerana ada niat nak tipu dia pula belakang ni, bukan. Zikir mubarakan fi bermaksud keberkatan dan kebaikan yang tak berputusan. Dia sebut yang banyak. Yang ketiga, Ibnul Malak menjelaskan bahawa pujian yang menggapai keberkatan ialah pujian yang sangat banyak. Mana nak sebut pada kita, memang ada hadis lain pun Nabi sebut antara benda yang Tuhan suka daripada hamba-Nya ialah memuji zatnya, memuji Allah Ta'ala tu. Yang keempat, tindakan malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir ke hadrat Allah Azza wa Jal, menunjukkan ketinggian dan keagungan zikir tersebut. Benda ni kita boleh tengok dengan clear dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Sebab kitab ni saya rasa antara kitab yang agak mudah lah untuk kita dapatkan, dan level dia pun level orang pertengahan ataupun orang awam. Dalam kitab Al-Azkar ni ada satu bab, nama dia Babu Hamdillahi Ta'ala, bab memuji Allah. Dalam tu Imam Nawawi ada sebut kriteria puji yang betul, puji yang melampau, puji yang tak betul, semua ada. Cuma kita tak sempat sebut sini. Dia ada disebut dalam kitab Al-Azkar tu untuk kita dapat dengan lebih jelas lah. Cuma nak katanya banyak kes dan banyak hadis, bila mana satu orang tu dia puji Tuhan, maka Allah Ta'ala akan muliakan pujian yang dia sebut tu dengan malaikat berebut nak angkat. Sama macam kes bacaan dalam i'tidal tu. Bila mana di i'tidal, dia sebut Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia sama macam yang ni lah, cuma dia tak ada Alhamdulillah ya. Perkataan hamdan kathiran tayyiban itulah perkataan yang hebat, sebab dia sedang memberikan unlimited pujian dia kepada Tuhan. Dia tak tahu dah nak puji Tuhan banyak tara mana. Kalau dia letihkan diri dia puji Tuhan pun masih belum menyamai lagi segala benda yang layak pada Tuhan. Jadi dia bagi satu kalimah yang paling top, hamdan.
Hamdan ni kalau orang belajar bahasa Arab, duduk atas wazan yang menunjukkan benda tu berterusan. Dia unlimited lah. Okay. Kathiran, tayyiban, semua duk ada tanwin tu, menunjukkan bahawa perkataan itu ialah the best word untuk memuji orang. Okay. Selesai kita untuk doa istiftah yang ke-6. Terus doa istiftah yang ke-7. Doa istiftah yang ke-7 diriwayatkan daripada Imam Muslim juga. Okay. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah. Okey, kita nak perhati ni. Ketika mana kami salat bersama Rasulullah. Maknanya ini salat jemaah. Yang ni salat jemaah. Yang tadi pun salat jemaah. Yang tadi tu salat ramai-ramai. Okey. Sebab dia ada doa-doa istiftah yang menunjukkan Nabi salat seorang. Ada doa istiftah yang menunjukkan Nabi salat ramai. Kata Ibnu Umar, ketika mana kami salat bersama Rasulullah, idh qala rajulun minal qaum. Hadis ni lebih kurang macam hadis tadi. Tiba-tiba idh qal. Idh tu maksudnya keadaan reflect. Tak semena-mena benda tu terjadi. Apa dia? Tidak semena-mena ada seorang lelaki berdoa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa istiftah yang jenis ni tidak asing bagi kita orang Melayu. Cuma kita tambah lagi wajah tu wajhi, kita gabung riwayat lain itu. Okey. Allahu akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Puji-pujian tertentu buat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Doa tu dia baca first time juga. Tak pernah Nabi baca lagi. Ni try dalam salat jemaah. Tengok muka surat 24. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertanya, manil qailu kalimata kadza wa kadza. Dia tanya, Rasulullah kata apa? Tanya kepada sahabat-sahabat yang ramai itu, siapa yang membaca doa tadi? Faqala rajulun minal qaum. Lalu berkata satu orang daripada kumpulan tu, ana ya Rasulullah, akulah yang membacanya wahai Rasulullah. Qala, jawab Nabi, ajabtu laha futihat laha abwabus sama. Maksud dia apa? Aku takjub dengan bacaan itu, pintu-pintu langit terbuka disebabkannya. Pintu-pintu langit terbuka disebabkannya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut setelah mendengar Rasulullah berkata demikian. Yang ni pun sama macam tadi, cuma yang ni situasi dia agak lebih berani sikit. Sebab apa dia berani? Sebab riwayat ni lagi kemudian berbanding riwayat yang kita baca tadi yang ke-6. Maknanya sahabat yang try ni, dia dah pernah tengok orang lain try okey. Jadi dia macam ada berani sikit. Tapi kalimah dia masih lagi mirip dengan kalimah yang tadi. Kalau tengok kan, yang tadi alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, yang ni Allahu akbar kabira, dua ada tanwin banyak tu. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maknanya nak tunjuk pada kita bahasanya dia punya kalau letak sebelah-sebelah memanglah ada beza. Cuma dari segi maksud perkataan tu sama je, dua-dua puji Tuhan. Maknanya segala terma yang mengandungi pujian pada Tuhan, sahabat ni macam berani nak try lah. Berani nak try. Sebab tu kali ni kalau tengok dalam hadis ni, waktu Nabi tanya, faqala rajulun, berkata lelaki daripada kaum itu. Dia macam tak teragak-agak kali ni, dia terus. Ada sebahagian riwayat mutaakhir lah. Kajian mutaakhir, ada sebahagian riwayat mengatakan lelaki yang doa istiftah ke-6 dan doa istiftah yang ke-7 ni orang yang sama je yang tanya. Dia memang suka buat macam tu. Sebab yang perangai macam ni seorang je biasa. Dia tak ramai, dia seorang je. Maknanya dia kata apa, dia try lagi. Orang macam ni kadang-kadang dia mencambahkan benda juga. Okay. Tapi try akhir zaman ni dia bahaya lah. Macam saya sebut tadi, dia tiada kuasa verify yang besar sekarang. Tidak ada pihak yang paling tinggi autoritinya, iaitu Nabi, tak ada. Tak ada orang yang boleh verify. Okay. Cuma nak katanya, doa-doa seperti ini dia ringkas, mudah.
Dan dia mengandungi kelebihan yang banyak lah, sehinggalah Abdullah bin Umar tu dia buat. Cuma saya nak kata, kebanyakan riwayat yang macam ni, sahabat tak mention siapa yang tanya tu. Kenapa? Sebab dia tak dikenali pun dia tu siapa. Dia datang pada kampung lain, dia bukan orang situ. Yang biasa berani ni bukan orang situ lah. Yang dah duduk situ tak berani buat. Yang dah melazimi Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Umar, ni semua sahabat-sahabat yang memang hari-hari jumpa Nabi. Maknanya dalam hidup dia dah berikan umur yang panjang. Hari-hari dia memang orang situ, duduk situ. Dia berkomuniti dengan Nabi dah pun. Yang macam ni, dia orang memang firm, tak berani buat apa-apa pun tak berani. Biasanya datang pada luar, tapi datang dalam bentuk yang nakkan clarification lah pada Nabi tu. Dia try buat, lepas tu dia nak Nabi. Tapi sahabat atas nama adab, dia tak berani buat. Itu ketinggian adab para sahabat. Sebab tu Abdullah bin Umar pun, dia macam ambil benefit lah pada lelaki ni. Dia berani. Dia sahabat ni, dia zaman kita lah, zaman kita orang-orang yang rapat, bila dia dah rapat dengan orang tu, dia makin berani dengan orang tu. Sebab apa? Sebab makin boleh kenali kelemahan orang yang dia kenal tu. Sebelum dia kenal, dia nampak hebat. Hebat, kemah. Tengok dalam kuliah pun kemah. Berkawan baru tahu, cerah juga punya dia ni. Rupanya dia ni pun makan keliling juga. Jadi makin rapat, kita makin kurang gap. Nabi lain, sahabat makin rapat, dia makin jadi penyegan dengan Nabi. Makin segan, makin tara ni Nabi. Rupa-rupanya macam ni, dia bertambah. Haibah Nabi bertambah. Orang kata apa? Karisma Nabi, sehingga orang jadi segan. Ini beza. Jarang orang macam ni. Makin lama, makin rapat kawan, makin segan. Tuan-tuan boleh bayang, Umar, pak mertua. Abu Bakar, pak mertua Nabi tu. Pak mertua ni, kalau kita guna bahasa kampung muda, boleh kata pala lah menantu ni, kita kata. Orang ni boleh pegang kepala menantu. Tapi untuk kes ni tak boleh pegang. Bahkan dia bertambah haibah, makin segan. Setiap kali anak dia tinggi suara, pak mertua tu takut menantu tu cerai. Menantu tu cerai isteri dia, anak-anak perempuan dia. Sebab tu dalam banyak kes, Nabi akan dimenangi oleh Umar kalau Hafsah buat masalah. Kata, kamu jangan angkat suara, aku tak nak putus hubungan, tak nak. Kamu buat macam mana? Macam kita sekarang lain. Kita sekarang kalau menantu tu ada can nak tinggal, kita macam elok tu, aku pun bosan dah dengar hang ni. Okay. Dia lain. Okay. Tapi Nabi tak, dia makin bertambah, haibah dia makin bertambah, makin naik. Itulah diri. Sebab tu Nabi, para ulama sebut Muhammadun kal bashar. Muhammad tu macam manusia, tapi dia al-yaqut bainal hajar. Dia zamrud di antara batu-batu yang banyak. Maknanya dia batu yang bernilai. Zamrud lempar tengah jalan, orang ambil, orang lap lagi. Orang simpan, orang buat cincin. Zamrud orang tak letak buat merata, orang tak buat kicin, orang buat cincin. Kicin ni hilang tak terasa apa pun zamrud. Okay. Tapi dia cincin. Hilang tu kita risau. Muhammadun kal bashar al-yaqut bainal hajar. Itu yang disebut dalam syair yang terkenal lah. Bila mana nak menyifatkan Nabi, dia memang ada sifat kemanusiaan, tapi orang yang duduk dengan Nabi akan merasai kehebatan. Sebab tu Aisyah, walaupun dia banyak merajuk dengan Nabi, selepas Nabi wafat, orang tanya Nabi ni macam mana? Dia kata, khuluquhu kana khuluquhul Quran. Sikap perangai Nabi tu macam Quran. Dia tak kata, Nabi tidur mengeruh sakai dulu. Tak. Dia tak cerita yang tu. Nabi ni luar je warak, dalam cakap sembang, ketawa terbahak-bahak. Dia tak cerita. Walaupun dia ada konflik juga dengan Nabi. Ini ajaib pada diri Nabi. Cuma keajaiban ini bagi setengah golongan yang over, dia nak angkat lebih kan. Dia nak pergi sampai macam bukan orang dah pun. Yang tu tak boleh. Okay. Cuma saya nak katanya, Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lain, yang tua-tua ni, yang lama-lama ni, tak akan pernah rasa berani nak kata macam tu pada Nabi. Tak akan pernah. Ya soal okey kalau macam ni. Dia buat dulu, baru dia tanya. Tak. Dia hanya tunggu, betul-betul tunggu pada Nabi. Tapi orang luar yang jumpa Nabi setahun sekali,
ataupun musim ziarah je baru jumpa Nabi. Yang macam ni dia agak berani lah, sebab dia tak biasa. Itu adalah kesan haibah yang ada pada Nabi. Okay. Kita tengok syarah dia, muka surat 25. Doa ini dibaca dalam salat merangkumi salat fardu dan salat sunat. Doa Allahu Akbar kabira bermaksud aku membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar sebesar-besarnya. Okay. Sebenarnya perkataan kabira ni, mengikut apa yang saya duk teliti tengoklah, kita akan terjemah Allah maha besar. Itu terjemahan. Allahu Akbar maha besar, kabira sebesar-besarnya. Okay. Sebab kita miskin perkataan, sebab tu ulang sampai 2 kali situ. Bahasa Melayu ni perkataan dia miskin, dia tak banyak. Sebab tu orang luar mai Malaysia, tak lama dia boleh tangkap bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu dia tak ada beza lelaki perempuan. Kan bahasa Arab dia ada muannas muzakkar. Urdu pun sama. English pun ada feminin dengan maskulin. Bahasa Sepanyol, bahasa Itali pun ada. Tapi Melayu dia lelaki, dia perempuan, dia lah. Arab huwa lelaki, hiya perempuan. Sebab tu dia rumit sikit. Dia ambil masa sikit. Okay. Jadi bila mana nak terjemah kabira, kita akan ulang aja perkataan tu. Besar sebesar-besarnya. Tu lah boleh bagi. Tapi dari segi makan maksud, tak makan lah. Sebab kabira ialah lebih spesifik kebesarannya berbanding akbar. Akbar isim tafdil. Kabira ni saya tak ingat dalam nahwu apa dia punya timbangan wazan, dalam saraf timbangan wazan dia tu apa. Cuma akbar tu isim tafdil. Isim tafdil ni the best, paling besar. Tapi bila mana dia isim tafdil duduk dengan kabira ni, dia create makna baru sebenarnya situ. Makna dia nak gambarkan habis dah. Istilah kita ni habis meta, tak ada apa lah. Waktu sebut tu kira lemah habis dah, longgar habis dah, rongga-rongga ni dah habis dah. Tak boleh nak angkat apa dah, melainkan meletakkan kebesaran tu pada Tuhan. Okay. Yang ketiga, doa ini membuatkan kita merasakan segalanya selain daripada Allah adalah kecil. Maka tidak wajar untuk kita memasukkan kepentingan lain dalam mengerjakan salat seperti perasaan riak. Inilah kasyaf yang dimaksudkan oleh para ulama. Bila mana kita sebut benda ni, Allahu Akbar kabira, hancur sifat sum'ah dan riak dalam diri. Ini kasyaf atas dasar ilmu tasawuf yang betul. Kasyaf yang tasawuf yang mengarut ni, boleh jumpa Nabi, itu kasyaf dia. Jumpa Nabi dalam mimpi. Jumpa Nabi dalam mimpi ni kita taklah tolak. Cuma ada garis panduan dia. Jumpa Nabi sedia jaga. Tengok orang boleh tahu dia ni baru lepas balas duit orang ni. Itu kasyaf yang diminati orang. Okay. Tapi kasyaf yang macam ni orang tak bincang. Antara tokoh yang cuba untuk keluarkan benda ni ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Madarijus Salikin. Sebab tu dia nak bahas suratul Fatihah situ. Okay. Cuma nak sebutnya ialah itulah kasyaf sebenar, iaitu boleh menyingkapi benda-benda yang boleh blok hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh asing siap-siap lah diri. Sebab tak semua orang ada kemampuan boleh buat benda ni. Hatta orang yang belajar agama, orang yang duk bercakap pun, dia dah ceramah puluhan tahun pun, dia nak separatekan mazmumah daripada diri dia tu payah. Cuma nak kata ini training yang Nabi bagi pada para sahabat. Okay. Walhamdulillahi kathira, dan pujian buat Allah Azza wa Jal merangkumi nikmat zahir dan nikmat batin, yang juga nikmat yang lalu, sekarang dan akan datang. Dia samalah tu, walhamdulillahi kathira. Kalau kita tengok dalam terjemahan muka surat 23, dia kata apa? Dan pujian tertentu buat Allah sebanyak-banyaknya. Macam itulah bahasa Melayu, dia akan ulang lah. Cara nak bagi nampak benda tu besar ialah melakukan pengulangan kataan. Tapi perkataan alhamdu, itu pun dah ada perbahasan para ulama. Sebab tu kita akan tengok bahasa Arab ni dia ada beberapa perkataan yang memberi maksud puji. Antaranya al-madhu maksud dia puji, as-sana maksud dia puji, alhamd maksud dia puji. Tapi yang dipilih menjadi ayat daripada suratul Fatihah ialah alhamdulillahirabbil alamin. Yang tu ada perbezaan. Saya rasa kita tak buka lagi lah yang tu sini. Cuma antara tokoh yang membuat kajian dalam isu ni ialah Dr. Samir Ra'i.
daripada Iraq. Dia banyak tulis. Saya tak pasti hidup ke tak hidup, saya tak pasti dia ni. Hidup ke? Okey, masih lagi hidup. Okey. Dia ada buat kajian tentang benda ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok Dr. Samir Ra'i ni, tuan-tuan tak kata dia ustaz. Pakai kod tali leher panjang sampai ke tali pinggang. Lebay confirm tak pakai ya. Tuan-tuan tengok dia. Dia ni nak datang servis Kowe ke apa? Dengan pakai bajunya tu. Tapi dia tokoh besar di Iraq. Tokoh besar di Iraq. Ada kenalan dia. Sekarang ni jadi profesor di Kuwait. Profesor Mujahid Mustafa Bahjat. Tapi saya tengok lah, sebab saya pun sambung belajar di Kuwait. Student-student kita ni yang tak terdedah sangat dengan tokoh-tokoh besar ni, dia tengok Dr. Mustafa Bahjat tu macam orang kampung. Tapi orang tu besar di negara dia dulu. Di dunia Arab pun sebenarnya. Duduk di Kuwait. Sekarang ni alhamdulillah dah ada dah di Perlis tu. Mana ada satu nilai tambah lah, dan dia salah seorang senat bagi Kuwait sekarang ni. Cuma saya nak katanya orang tak manfaatkan dia lah. Sebab dia, yelah, dia Arab ni dia ada satu perangai dia. Waktu dia dah duduk kedudukan macam tu, dia pun tak berapa nak bergaul dengan orang kita pun. Itu antara kelemahan dia lah. Sebab tu orang Arab yang boleh menguasai bahasa Melayu, dia akan mendapat tempat lah tempat kita ni. Sebab dia, yelah, dia duduk negara kita, dia try untuk masuk komuniti kita lah. Cuma mungkin, yelah, setiap bangsa dia ada karenah masing-masing. Cuma saya tengoklah orang Arab ni, kalau kita pergi belajar negara dia, dia punya henyak kita, suruh kita berkawan dengan Arab, nak suruh pandai bahasa Arab. Yang dia duduk negara kita ni, dia duduk komuniti dia, dia tak kawan pun dengan Melayu. Dia duduk buat perangai Arab dia tu lah. Dia pun tak fasih. Fasih lah Melayu, tapi cakap Melayu gaya Ahmad Albab je lah. Okay. Tak bunyilah Melayu kemas tu. Melayu Ahmad Albab tu, tengok cerita Ahmad Albab, tengok Keramli cakap Melayu. Semua itu ialah Melayu Arab tu. Melayu yang ada kesan Arab tu. Tu yang sebut fafaya tu, betik-betik, tak payah nak fafaya sangat lah. Okay. Cuma nak katanya itulah kesan kata apa Arab Melayu. Cuma saya nak katanya itu antara sebab juga lah kita tak kenal dia. Okay. Cuma saya nak sebut dia dan tim dia dulu di Iraq ni ialah tim yang hebat kaji tentang Quran. Cuma dengan sebab tidak ada orang yang nak angkat di tempat kita ni, jadi dah ada dah usaha nak angkat tu, cuma dia macam masih lagi tak begitu optimal sangat angkat. Cuma saya nak katanya banyak tulisan-tulisan As-Samir Ra'i ni mengkaji patah perkataan Quran. Dia bukan tafsir, dia kaji patah perkataan. Dia kaji kenapa perkataan tu dipilih. Dalam banyak perkataan bahasa Arab yang menunjukkan maksud yang sama, dia pilih perkataan tu. Tuhan pilih perkataan tu. Ajaib tu yang tu. Dia salah satu bidang yang tidak diterokai ramai lagi sekarang ni. Sebab buat benda ni penatlah jadi. Banyak kerja. Kalau orang tu ada tajaan PhD, 10 tahun tak lari dah duk cakap bab ni aja. Dia akan habiskan usia dia situ lah. Okay. Cuma nak katanya, tapi dia nikmat lah, kita tahu. Dia akan beza, solat dia akan beza dengan solat kita. Sebab dia dah mulai tahu perkataan tu. Kenapa perkataan tu dipilih. Itu orang kata apa, ambil masa lama lah untuk kita tu. Mana kalau dengan suasana sekarang, saya tengok di Malaysia makan 20-30 tahun lah. Sebab sekarang kalau ada orang nak bawa gaya macam tu, orang akan pandang lain macam. Kena tahan dulu, kena tangkap dulu, kena soal siasat dulu, kena tahan 2-3 tahun, nak boleh ke kuliah tu dulu. Okay. Lepas tu boleh kuliah, dia pula dah tua, dah sakit dah, tak sempat habis surah Fatihah, meninggal dia, tak ada wakil pula. Akhirnya duk sangkut macam tu lah, sebab duk layan hak duk pejabat tu lah. Okay. Tuan-tuan tahu lah hak duk pejabat tu apa. Okay. Hak duk pejabat tu kadang-kadang dia blok lama sangat. Okay. Tu yang kadang-kadang menyebabkan ilmu-ilmu yang bernilai ni tak turun ke masyarakat. Okay. Kalau kita minta kemahiran dia orang tak mahir pun lambat ni. Okay. Sebenarnya itulah ulama. Sebab tu saya tengok di negara Arab, dia berbeza dalam bab ni. Maknanya para ulama turun, tapi tak terbuka macam sekarang, tak terbuka macam dulu lah. Sekarang pun dah ada dasar yang agak tertutup. Cuma saya nak katanya kuliah di masjid, dia boleh create benda yang berat macam universiti, dia punya taraf dia tu. Dan audience enjoy, bukan audience pening muka tak faham. Negara Arab ni audience tu participate soalan tu. Dan tuan-tuan jangan ingat yang participate tu dia pun syarah. Dia kadang-kadang kerja bancuh simen je buat jalan.
Tapi dia tahu perbahasan tu dia boleh tangkap kat mana bab dia. Nak kata apa? Pembelajaran di kuliah masjid dan surau tu ada kelainan sikit. Sebab dia dah mula bincang benda berat. Jadi benda tu kemas. Sebab tu kalau kita tengok di Mesir kan, Masjid Amru bin Al-As tu ialah masjid tempat Imam Syafi'i mengajar dulu. Daripada masjid tu keluarlah anak murid Syafi'i yang hebat. Antaranya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ni apa profession dia sebelum jadi murid Imam Syafi'i? Bilal masjid, muazzin. Tapi tidak ada, kalau kita nak bincang Imam Syafi'i, mereka akan terselit nama Rabi' bin Sulaiman. Nak kata dia melazimi dan pembelajaran masjid yang berkualiti. Saya pernah tengoklah pembelajaran macam ni, tapi saya rasa, saya tak tahu, hatta saya rasa di Perlis pun tak mampu nak buat lagi. Walaupun kita agak sikit terbuka. Saya pernah tengok ada satu orang tokoh di Jordan masih lagi hidup. Bukan doktor, Masyhur Hassan Alu Salman. Ni salah seorang anak murid kepada Al-Albani lah yang masih hidup lagi sekarang ni. Okay. Dia ni kira AJK Fatwa Jordan lah. Okay. Dia mengajar, kuliah dia, ramai lah orang yang agak berusia, warga emas, pencen, sama ada pencen askar ke apa semua, macam-macam lah pegawai kerajaan. Dia ada buat satu tempat di Amman, Jordan ni. Tapi kuliah dia tu ada attendance datang. Tapi buat di masjid. Dia buat style universiti. Saya kata tak ada masjid boleh buat Malaysia. Yang ada attendant ni, yang datang tanya attendant, dia orang nanti akan ada exam. Exam tu dia bahas kitab-kitab yang berat. Waktu tu kuliah kitab Syarah Matan Waraqah, usul fiqh tu. Saya tengok pakcik-pakcik yang tu dengan serban, bawa dengan kursi lipat yang Arab kan di style macam tu. Bawa kursi, kata tuan-tuan pergi buat umrah bawa kursi lipat yang mahal-mahal tu. Duduk relax dengan bakul, ada kopi lagi, siap lagi. Macam nak duduk lama lah situ, macam nak berkampung dalam masjid tu. Okey. Tapi tekun dengan buku notanya berserabut. Sebab apa? Sebab saya pergi tu ialah syarahan minggu terakhir, minggu depan exam lah. Tapi waktu saya cuba try pergi minggu depan, bilangan yang sama macam minggu sebelum tu. Maknanya bukan semua lari, exam je lari. Semua join. Sebab pemilik pada sijil tu dia akan dapat tauliah besar di Jordan. Dia boleh cover semua masjid. Tapi exam dia matan waraqah. Saya sendiri saya tak reti. Saya boleh kata, saya jujur, saya tak tahu apa tu matan waraqah sebenarnya. Tapi dia bahagian pada usul fiqh. Saya nak kata itu sistem. Tapi tak semua masjid boleh buat macam tu di Jordan. Tapi saya nak kata budaya tu ada, kita boleh tengok. Dia wujud. Dan minat tu datang bukan kerana orang yang ada kepentingan, tapi orang yang nak kepada ilmu tu. Cuma dia sistemkan ilmu tu. Sebab tu kadang-kadang kuliah-kuliah di sana dia boleh memahirkan orang tu. Contoh kuliah qiraat, ilmu qiraat baca Quran ni hanya berpandukan kuliah maghrib ke isyak. Sebab di Jordan ni isyak kena berhenti. Tu daripada jakim dia orang. Dia tak boleh elaborate sampai 9.30 ke sampai 10, dia tak boleh. Yang tu kena buat dekat tempat lain. Okey. Cuma nak kata di masjid sampai takat tu je. Okey. Dan bila mana dia belajar daripada maghrib isyak tu, dia boleh menguasai 3 qiraat melalui kuliah itu saja. Dia bukan pergi talaki mana siang pukul 12 tengah hari pula belajar, tak. Dia hanya melazimi kelas tu, tapi take time lama sikit lah. Okay. Cuma saya kata, tapi impak dia ada. Dan saya tengok budaya masyarakat di sana, dia orang tak suka kepada benda-benda jenaka yang panjang sangat. Itu antara benefit dia orang. Malaysia tak boleh. Malaysia berat sikit, orang kalut nak lari lah. Lepas tu tak lawak pun orang kalut nak lari juga. Dia mesti nak kena ada sense of humor. Tapi sense of humor tu jadi melampau. Cuma saya nak kata, kita mengimpikan benda tu. Saya tahu benda tu penat kalau boleh jadi pun. Tapi kalau ada ianya satu berita besar lah, maknanya corak pemikiran dan pengamalan agama orang Malaysia akan berubah dengan ada kuliah macam tu. Maknanya bila mana isu polemik besar, orang tak kalut nak, dia ni tak betul, dia tak akan pergi ke arah tu. Jadi kita dengar apa dia nak kata dulu. Dia akan ubah, dia akan lain. Cara dia berinteraksi dengan masalah yang kata apa, yang menjadi polemik lah. Jadi selesai, kita ada satu lagi poin yang kelima. Wa subhanallahi bukratan wa asilah. Maha suci Allah pada awal siang iaitu pagi dan pada hujung siang iaitu selepas asar. Ini kerana malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu subuh dan asar. Maha suci Allah merangkumi seluruh waktu secara berterusan tanpa henti-henti. Sebab apa mention bukrah? Bukrah tu maksud dia waktu pagi, dan asilah maksud dia waktu petang.
Sebab apa mention 2 tu? Sebab waktu pagi ialah waktu orang mula nak start kerja, waktu petang ialah waktu orang dah habis kerja. Ini ialah 2 waktu orang aktif lah bagi masyarakat Arab ni. Kita pun macam tu lah sekarang. Maknanya waktu-waktu lain tu pergerakan manusia lebih perlahan. Waktu awal pagi dengan waktu akhir petang, manusia ni dia akan sibuk. Sebab tu dalam Quran adanya surah Al-Asr, tapi kita terjemah demi masa kan. Sebenarnya ada khilaf kalangan para ulama. Wal asr bermaksud demi waktu asar. Mai pada perkataan asar. Sebab apa? Sebab waktu asar bagi masyarakat Arab, dia orang sibuk nak tutup kedai, lepas tu nak buka, laci nak kira untung ke apa. Itu sebab ayat tu turun. Dia sibuk ke arah benda-benda seperti itu. Okey. Cuma nak katanya doa ni ringkas dan dianya telah di-verify oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil doa istiftah yang ke-8. Kalau kita boleh selesai 9 hari ni, kira habislah kita bab 1 ni. Okey. Kita perhabislah kot. Okey. Okey. Doa istiftah yang ke-8 muka surat 26. An Asim bin Humaid qala sa'altu Aisyah. Asim bin Humaid ni tabi'in. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamal lail. Asim bin Humaid ni dia tanya, doa istiftah apa yang Nabi baca ketika mana salat qiyam, salat malam lah, salat tahajud lah. Qalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Beliau menjelaskan, kamu telah bertanya sesuatu yang tidak pernah ditanyakan kepadaku sebelum ini. Laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahad qablak. Anhu ahadun qablak. Dia ada silap baris tu. Laqad sa'alatni. Laqad sa'altani. Sepatutnya macam itulah. Okey. Laqad sa'alatni an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qabla. Kamu telah tanya satu benda yang tak ada orang tanya pun sebelum pada ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, doa tu duduk pada petak yang dalam warna kelabu tu. Yukabbiru 10 wa yahmadu 10 wa yusabbihu 10 wa yuhallilu 10 wa yastaghfiru 10 wa yaqul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Yang ni dia lain dan saya rasa orang jarang buat lah. Okay. Kata Aisyah, Nabi kalau nak baca doa istiftah, doa tu nak dibaca pada waktu salat malam, qiyamul lail. Nabi akan mulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Wa yahmadu 10 dan Nabi bertahmid pula sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Wa yusabbihu 10 dan Nabi akan bertasbih pun 10 kali, iaitu dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Wa yuhallilu 10 dan Nabi akan bertahlil sebanyak 10 kali, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali juga. Wa yastaghfiru 10 dan Nabi memohon ampun, iaitu dengan menyebut astaghfirullah 10 kali. Jadi kita tengok takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10, 50 kali. Ini doa istiftah lah ni, dalam kategori doa istiftah. Lepas selesai 50 kali pengucapan tu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, wahdini, beri hidayah kepadaku, warzuqni, beri rezeki kepadaku, wa'afini, sejahterakan aku, a'udzu billahi min dhiqil maqam, aku berlindung kepadamu daripada kesempitan hidup yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kesempitan keadaan pada hari kiamat tu. Baru Nabi akan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca suratul Fatihah dan surah yang lain. Yang ni untuk salat malam. Yang ni disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai. Kita tengok keterangan. Doa istiftah ini agak panjang. Pemerhatian terhadap doa istiftah yang dibaca dalam salat sifatnya lebih panjang dibandingkan dengan doa-doa istiftah yang lain yang dibaca dalam salat fardu. Sebab dia ada pengulangan macam berzikir dah 50 kali. Melalui doa ini, kita memulakan salat malam kita dengan memperbanyakkan pujian kita pada Allah. Secara tidak langsung, sebenarnya kita telah menundukkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Yang ketiga, bukan sahaja kita memulakan salat malam dengan pujian demi pujian,
malah turut beristighfar memohon keampunan kepada Allah. Yang keempat, pada akhirnya kita memohon beberapa doa kepada Allah. Tidak syak lagi bahawa doa istiftah ini boleh dianggap sebagai bentuk doa yang amat penting dan amatlah rugi jika kita tidak menghafaz dan mengamalkannya. Keterangan dia common, dia biasa, general saja. Okay. Cuma saya nak sebut sikit, dalam hadis ni Asim dia telah tanya pada Aisyah satu soalan yang besar. Yang besar. Okay. Nak tunjuk pada kita bahawasanya raghbah ni maksudnya minat yang ada dalam kalangan para sahabat untuk bertanya benda-benda yang baik dan betul. Okay. Jadi itu antara doa istiftahnya lah. Okay. Kita pergi seterusnya yang ke-9. Tak banyak benda yang kita boleh elaborate sangat situ. Yang ke muka surat 28. Doa istiftah yang ke-9. Yang ni yang terakhir. Okay. An Huzaifah, iaitu Huzaifah ibnul Yaman, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Nabi salat pada waktu malam, iaitu salat qiyam lah, qiyamul lail. Fakana yaqul, Nabi mengucapkan Allahu akbar thalathan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Maksudnya Tuhan pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan, pemilik kebesaran dan keagungan. Al-malakut mai pada perkataan malak, raja-raja. Jabarut mai pada perkataan jabbar, penguasa yang ada kuasa. Al-jabbar ni maksudnya apa? Penguasa yang ada kuasa. Waktu dia ambil tindakan, dia tak takut orang akan jatuhkan dia. Tu maksud dia. Sebab tu pemimpin sekarang tak ramai yang jabbar. Dia mungkin pemimpin, tapi dia nak buat satu tindakan, dia akan fikir, aku buat lebih kurang, pilihan raya akan datang jatuh. Dia tak jabbar. Yang jabbar ni macam Fir'aun, tak jatuh dia. Walaupun dia tu mangkak lah kita katakan. Cuma dia tak jatuh. Waktu dia bagi arahan tu, dia tak rasa apa pun. Okay. Tapi Tuhan ni jabarut. Dia buat tindakan, dia tak akan fikir, buat macam ni, apa implikasi aku sebagai Tuhan. Tu tak bukan Tuhan lah kalau fikir macam tu. Kalau boleh fikir tu pun dah bukan Tuhan dah. Okay. Cuma nak katanya jabarut. Wal kibriya. Kibriya ni adalah takabur, sombong. Sombong bila mana duduk pada Tuhan, tak ada, dia bukan benda negatif lah. Benda tu elok. Sebab tu ada isu bila mana kita tengok sebahagian para ulama menterjemahkan al-jabbar, al-kibriya, al-mutakabbir ini sombong, samsing bagi Tuhan. Dia memang negatif bagi makhluk, tapi dia positif bagi Tuhan. Sebab dia okey. Kalau Tuhan dia nak sombong, dia nak samsing pun dia padan sebab dia Tuhan. Okey. Wal azamah, pemilik kepada keagungan. Thumma istaftaha faqara al-baqarah. Kemudian Nabi pun memulakan bacaan, iaitu baca surah Al-Fatihah, dan Nabi baca Al-Baqarah keseluruhannya pada satu rakaat, 286 ayat. Dengan kadar kita sekarang 3 jam, 4 jam setengah lah kot saya letak bacaan surah Baqarah secara keseluruhan dengan bacaan tartil. Maknanya bacaan standard. Kalau hadar bolehlah pergi 3 jam, 1 juzuk sejam. Dia 2 juzuk, 3, hampir 3 juzuk. Kurang beberapa muka surat je nak complete 3 juzuk surah Baqarah ni. Okay. Cuma Nabi buat seorang lah tu, Okay. Keterangan Azim Abbadi dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, Al-Jabarut menurut At-Tibbi bermaksud Tuhan lebih tinggi daripada segala yang lain. Al-Kibriya merujuk kepada kesempurnaan sifat dan zat Allah. Al-Azamah maksudnya keupayaan Allah mengatasi segala-galanya. Okay, common general saja yang tu. Kita pergi pada muka surat 30, kesimpulan akhir 7 poin untuk bab pertama. Kaifiat membaca doa istiftah. Dia sebut hukum membaca doa istiftah ialah sunnah dan amat rugi jika kita meninggalkannya. Sebab tu para ulama memasukkan, hatta Imam Nawawi pun, doa istiftah ni maksudnya mustahab. Dia sunnah tapi duduk pada kategori mustahab. Mustahab ni maksud datang daripada perkataan hab ataupun hub, yang bermaksud Nabi suka buat, tak pernah tinggal. Dia sunat tapi dia tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tapi ada mazhab yang mewajibkan. Okay. Yang kedua, sunnah membacanya dalam salat fardu, malah di dalam mana-mana salat sunat, termasuklah setiap kali memulakan salat tarawih. Termasuklah yang tu pun kena buat. Okay. Yang ketiga, tidak perlu membacanya dalam salat jenazah. Salat jenazah tak ada doa istiftah. Bahkan salat jenazah ni ada pandangan terpencil, tidak perlu berwuduk pun. Ada. Tapi dia sangat ganjil lah. Sangat pelik. Cuma ada lah.
Cuma yang buat ni, yang aku kata yang agak obvious buat salat jenazah tanpa berwuduk ni ialah kelompok Syiah lah sekarang. Syiah buat macam tu. Memang dia orang tak ambil wuduk lah. Okay. Cuma dia bukan asalnya pandangan Syiah. Dia adalah pandangan daripada ulama sunnah jugalah. Cuma dia pelik dan aku kata apa? Ganjil lah benda tu. Okay. Yang keempat, menurut sunnah Nabi hanya membaca satu jenis doa istiftah dalam setiap salat. Maknanya daripada seminar kita belajar tu ambil satu riwayat. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i membenarkan untuk menggabungkan dua doa istiftah. Sebab tu orang Melayu kita buat gabung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Okey. Sambung dengan wajah tu wajih. Itu riwayat yang kedua. Okey. Yang kelima, menurut beberapa ulama hadis, doa istiftah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iaitu doa yang pertama ialah doa yang terbaik. Doa yang mula-mula sekali dalam kitab kita ni, iaitu muka surat yang keempat, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Yang tu yang paling terbaik dan paling banyak Nabi ulang, hatta dalam salat fardu ataupun dalam salat sunat sekalipun. Justru menurut mereka doa yang paling sesuai untuk dibacakan dalam salat fardu, maknanya itu doa Abu Hurairah. Ia bagaikan kita memulakan salat dengan memohon keampunan daripada Allah, di samping memasuki ibadah salat dengan membersihkan diri terlebih dahulu, apapun kita diberi keluasan untuk mengamalkan mana-mana doa istiftah yang memang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Okey. Yang keenam, muka surat 31, seseorang makmum mesti pandai menyesuaikan diri. Maknanya pandai timbanglah dengan salat dan imam. Maknanya imam pun kena pandai timbang. Dalam salat zuhur dan asar mungkin doa kedua lebih sesuai, subhanakallahumma wa bihamdik tadilah. Begitu juga dalam salat tarawih. Sekiranya kita terlewat datang untuk berjemaah dalam salat zuhur dan asar, maka eloknya kita terus membaca suratul Fatihah kalau kita makmum masbuk. Tapi dalam hadis tadi disebut bagaimana sahabat yang datang termengah-mengah tu, dia masbuk tu, dia pun baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pendek je yang tu. Boleh buat lah kot. Boleh buat lah. Tarik nafas tak sempat habis lagi nafas tu. Dah habis dah doa tu dulu. Maknanya dia pendek, dia ringkas. Okey. Jadi selesailah kita untuk bab yang pertama. Moga kita diringankan untuk ingat semua riwayat ni dan boleh amal secara berganti-gantilah dalam salat kita. Nanti pada kuliah akan datang kita akan masuk bab yang kedua. Selesai kuliah kita ada satu soalan. Jadi orang tanya, hukum beramal dengan ayat Al-Quran untuk tujuan tertentu. Contohnya ialah surah Taubah ayat yang ke-128 dan juga ayat 129. Ini ayat terakhir daripada surah Taubah ni. Okey. Iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah dikatakan mampu bebas daripada masalah keuangan. Dan ayat-ayat lain yang dipercayai mempunyai fadilat tertentu. Yang pasti ayat tu ada kebesaran dia. Tapi dalam ayat tu tak ada sebut pun isu keuangan. Dua ayat tu kan. Ayat 128, 129. Tak ada satu perkataan duit pun dalam tu. Tak ada apa pun. Dia hanya pergantungan pada Tuhan lah. Okay. Cuma nak kata, sahabat Nabi yang berkawan dengan Nabi sendiri pun mengalami masalah keuangan dalam hidup dia. Sebab tu kita akan tengok ada hadis menceritakan Nabi pergi gadai baju perang Nabi pada orang Yahudi. Tak cukup duit tu, pergi gadai lah. Sebab dulu baju perang ni antara benda yang bernilai lah. Baju besi perang tu. Okay. Dia benda-benda seperti ni, mengamalkan ayat Al-Quran untuk dapatkan kemudahan pada benda-benda seperti ni, dia termasuk daripada benda yang tajribah. Dia punya testimoni orang buat jadi. Okay. Dan dia tidak boleh kaifiatkan untuk diamalkan secara umum. Tak boleh. Ada orang memang dia baca dia dapat benda ni. Tapi itu mungkin tajribah dia dan dia tidak ada sokongan daripada mana-mana ayat Al-Quran pun. Semalam di Karwa saya ada sebut tentang doa Abu Umamah Al-Bahili waktu dia dibebani hutang. Dia dibebani hutang ni sampai dia duduk masjid, tak nak keluar, tak nak berkawan dengan orang. Runsing, murung dia. Sehingga Nabi bagi dia doa, Allahumma kfini bihalalika. Ada sebahagian riwayat an harami. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dia baca doa tu dan akhirnya tak lama lepas tu dia balik jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah dilepaskan daripada hutang. Apa maksud daripada doa tu?
Doa tu, cukupkanlah aku dengan benda-benda yang halal. Dan berikanlah aku limpahan rahmatmu yang baik, yang bersih, bukan daripada benda-benda yang tak jelas. Okay. Itu doa pengharapan. Doa ialah doa pengharapan. Dia bukan bermaksud mantra penjemput benda-benda, bukan. Dia bukan benda macam tu. Sebab tu dalam Islam ni, agama Islam, Tuhan, Nabi ajar pada kita hidup atas dunia, percaya Tuhan Maha Kuasa, boleh buat benda-benda luar daripada akal manusia. Tapi kita hidup sebagai Muslim, kita tidak menunggu keajaiban semata-mata. Kena berusaha lah. Abu Umamah Al-Bahili tu, lepas dia baca doa tu, hilang murung dia, okey emosi dia, dia pun kerja. Dia bukan tunggu duk gali-gali, duk tepi pokok kurma, pegang-pegang pokok kurma ada 2 ketui, mas. Boleh bayar hutang Bukan macam tu. Sebab tu segala benda yang mengarut, yang orang Melayu kita kena tipu. Contoh, ada orang boleh tarik duit daripada pokok serai, itu semua karut tu. Okay. Deal dengan orang bunian. Orang bunian pakai mata wang apa, kita tak tahulah. Currency apa dia guna. Harap currency dia stabil lah. Okay. Sebab currency ni dia ada turun naik kan. Ada orang, ada bomoh tertentu dakwa, boleh tarik. Sampai kesudah tak boleh tarik. Lepas tu kata, dia macam payah sikit sebab orang bunian ni cepat mengajuk. Cepat mengajuk apa? Kamu tengah scam orang. Pun. Okay. Cuma nak kata sebab apa ada orang pergi? Sebab dia dah runsing, tak tahu nak buat apa. Sebab tu dia pergi. Cari kerih itu, kerih ni nak tarik. Lepas tu cek, serai tak boleh. Ni bukan serai wangi, dia nak serai wangi pula. Macam cerita. Cuma nak katanya, sebab apa benda tu boleh terjadi? Sebab orang desperate sekarang. Semua orang, hatta Nabi yang menerima wahyu tu pun mengalami masalah keuangan. Maknanya saya bukan nak kata Quran ni tak mujarab. Boleh. Tapi hati tu kena berharap dalam masa yang sama mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kerja. Make something. Make movement. Buat sesuatu. Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada benda tu. Sebab kebanyakan kes yang macam ni, para sahabat tidak dikeluarkan dengan cara ajaib. Yang kata cerita keluar cara ajaib ni cuma cerita-cerita dongengan je lah. Dulu ada satu orang share video ni, satu orang tu, saya rasa yang sampaikan video tu ialah satu orang dalam fatwa Syariah. Tapi saya tak ingat nama dia apa. Video tu galakkan suruh berselawat. Orang ni, satu orang lelaki ni, dia ada hutang banyak. Dan orang yang beri dia hutang tu dah angkat kes pada qadi, pada hakim, untuk penjarakan dia sebab tak boleh bayar hutang. Dia tak tahu nak minta tolong macam mana. Akhirnya dia selawat. Dan dia tertidur. Dalam tidur tu dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata kepada dia, pergi jumpa gubernur tempat kamu. Gubernur, bukan qadi, gubernur. Pergi jumpa gubernur tempat kamu, beritahu dekat gubernur tu, semalam dia selawat dekat aku kurang 1. Dan lepas pada tu minta duit dengan dia, suruh dia settle hutang kamu. Tengok cerita dia. Cerita dia sedap tau. Okay. Dia pun pergi jumpa gubernur. Kamu ni siapa? Aku ni orang bawahan, orang tak kenal dia. Tapi aku ada benda nak beritahu dah kamu. Apa dia? Semalam Rasulullah datang dalam mimpi aku, dia beritahu kamu biasa selawat dalam bilangan sekian, semalam tak cukup 1. Dia pun terharu lain macam, bagi duit, bayar settle hutang kawan tu. Saya tak tahulah cerita tu betul atau tidak. Okay. Cerita-cerita macam ni melahirkan orang malas yang ramai. Minta maaf saya sebut sikit. Dia tidak melahirkan konsep hidup atas dunia dengan cara betul. Selawat tu betul, saya tak bukan anti selawat. Okay. Selawat tu betul, tapi jangan gunakan benda-benda macam ni untuk create problem baru, sehingga melahirkan masyarakat yang tidak produktif. Duk tunggu keajaiban. Akhirnya kita dijajah. Akhirnya kita dikuasai ekonomi macam-macam. Sebab atas dunia ni kita hidup, kita ada persaingan dengan orang bukan Islam pun. Kita tengok orang bukan Islam hidup dalam keadaan yang lebih terkehadapan. Bukan kita nak kata kejayaan hidup diukur dengan sebab kejayaan dia tu banyak duit apa semua, bukan. Cuma saya nak kata dulu orang Islam hebat. Tuan-tuan tengok kerajaan Islam Andalus. Waktu tu sezaman dengan zaman gelap Eropah. Waktu tu bila mana orang-orang Eropah Kristian ni nak belajar sains, orang-orang padri ni dia akan kata kepada
Mak Saleh ni lah. Yang Kristian ni nak belajar sains ni duk ikut agenda Islam ni. Zaman tu. Sekarang kita ni Yahudi ni. Kita patah balik ke sana balik. Okey. Cuma nak kata hebatnya Islam zaman tu sehingga ada je kemajuan orang kaitkan dengan Islam. Orang tak kaitkan dengan agama lain. Maknanya Islam bukan mengajar umat dia mundur. Kita yang provide sumber daripada orang. Cuma nak katanya itu bukan cara memohon pertolongan yang betul lah. Boleh amal ayat tu tak ada masalah nak baca pun. Ayat tu ayat Quran, kita memang kena baca dah Quran ni. Cuma percaya dan menunggu keajaiban itu bukan konsep beragama yang betul. Doa pada Allah Ta'ala di samping masa yang sama, jangan malas lah. Jangan malas. Sebab malas ni, bacalah satu Quran pun takkan turun. Sebab tu ada isu yang baru ni, ada satu orang wali daripada negeri mana entah dah meninggal. Pengikut dia tu yang kata tak kerja, tak apa, akhirnya dapat beli rumah, dapat beli tu ini apa semua tu. Cerita-cerita macam ni dia agak bahaya. Dia create satu konsep pemikiran yang salah pada agama. Agama bukan macam tu. Tengok Nabi, para sahabat Nabi, Umar Al-Khattab berjanji dengan jiran dia, hari ni kamu pergi kuliah Nabi sebab aku nak pergi kerja. Esok aku cuti kerja, aku pergi kuliah, aku akan beritahu. Nabi beritahu apa? Dia switch tanawub dia panggil. Nak kata apa? Ada orang bekerja sama Nabi. Bukan orang duduk saja. Orang bekerja sama Nabi. Jadi kita clear lah bab tuan ni. Untuk menampung masalah keuangan dia kena kerja lah macam mana pun. Macam mana pun dia tak boleh. Dia boleh minta bantuan orang untuk dapat peluang dia kerja lebih baik. Tak salah benda tu. Cuma konsep buat ayat Quran macam mantra tu salah. Wallahu a'lam. Saya rasa kita clear untuk isu tu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ada lagi? Ya. Bab tadi kita tu. Ya. Dalam jemaah solat jemaah kita kalau baca doa dah kan tak habis imam dah mula baca Fatihah. Adakah kita sempurnakan iftitah tu atau berhenti? Kita sempurnakan iftitah kak. Walaupun imam dah baca. Sebab kita dah baca dah. Kita dah start baca, kita sempurnakan lah. Okay. Tapi kalau kita pick doa yang agak panjang, kita stop lah. Kadang-kadang ada riwayat kita ambil panjang sangat. Maknanya kita macam tadi lah, macam poin yang dia sebut tu, balance antara kita agak lah. Kita sendiri yang agak salat kita tu macam mana. Kalau kita baca tu take time ke tak sehingga kita boleh terlepas rukun-rukun apa, kita stop lah itu. Tapi kalau kita ambil pilih doa istiftah yang pendek-pendek, kita sempurnakan lah terus. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.